Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita ingin mensyarahkan, menjelaskan sepotong hadis Nabi SAW, iaitu hadis nombor 79 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-79 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunayha qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Yang artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah bertakbir untuk salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran. Hingga akhirnya aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku minta penjelasan daripadamu tentang waktu di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca, Ya Allah, jauhkanlah antara diriku daripada kesalahanku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah antara aku daripada dosaku, sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Ya Allah, basuhlah aku daripada kesalahanku dengan air, salji dan barat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita lihat berkaitan dengan hadis ni, bagaimana seorang sahabat Nabi SAW, dia lihat Nabi SAW bila salat, bila lepas takbiratul ihram, iaitu takbir yang pertama, sebelum Nabi baca surah Al-Fatihah, para sahabat ataupun sahabat ni dia perasan yang Nabi SAW ada diam sebentar ataupun ada baca sesuatu dengan cara yang pelan. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah lafaz, apakah bacaan yang dibacakan oleh Nabi SAW antara takbiratul ihram dengan surah Fatihah. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat yang bertanya, lafaz yang dibaca oleh Nabi SAW antara takbiratul ihram dan juga antara surah Al-Fatihah. Apakah pengajaran yang boleh kita raih daripada hadis ini? Pertama sekali kata para alim ulama, disunatkan untuk membaca doa istiftah saat solat, ketika solat. Yang dimaksudkan dengan doa istiftah adalah lafaz ataupun bacaan yang kita baca selepas takbiratul ihram. Lepas kita angkat takbir Allahu Akbar, sebelum kita baca surah Al-Fatihah, disunatkan untuk membaca doa istiftah. Kita akan lihat kepada doanya sebentar nanti. Doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW.
Yang kedua, doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama setiap kali solat. Jadi doa istiftah ni hanya dibaca pada rakaat pertama. Tidak dibaca pada rakaat kedua, tidak dibaca pada rakaat ketiga ataupun keempat. Dan tempat membaca doa istiftah ni adalah setelah takbiratul ihram. Takbir dalam solat ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai takbiratul ihram. Yang kedua dipanggil sebagai takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang kita baca ketika mana kita mulakan solat. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Takbir yang kedua, jenis kedua dipanggil sebagai takbiratul intiqal. Iaitu kita bergerak daripada satu posisi kepada posisi yang lain, kita akan membaca takbir. Sebagai contoh, pada rakaat pertama, selepas baca Fatihah, selepas baca surah, bila kita nak rukuk, kita akan cakap Allahu Akbar. Itu dipanggil sebagai takbiratul intiqal. Takbir perpindahan daripada satu posisi kepada posisi yang lain. Yang ketiga, doa istiftah dibaca dengan suara pelan, termasuk dalam salat jahriyah. Solat fardu yang kita laksanakan boleh dibahagikan kepada dua. Ada solat dipanggil sebagai solat jahriyah. Ada solat dipanggil sebagai solat sirriyah. Yang dimaksudkan dengan solat jahriyah adalah solat-solat yang kita baca kuat. Solat subuh, bila kita solat, kita disunatkan baca kuat. Solat maghrib, 2 rakaat pertama, bila kita solat, kita disunatkan baca kuat. Solat isyak, 2 rakaat pertama, kita disunatkan baca kuat. Solat zuhur, 4 rakaat, kita disunatkan baca pelan. Solat asar, 4 rakaat, kita disunatkan baca pelan. Rakaat yang terakhir daripada solat maghrib, kita disunatkan baca pelan. 2 rakaat terakhir daripada solat isyak, kita disunatkan baca pelan. Doa istiftah yang kita baca pada rakaat pertama, sebelum baca surah Al-Fatihah, tak kisahlah dalam solat yang dibaca kuat, ataupun solat sirriyah, solat yang dibaca pelan, doa istiftah tetap dibaca pelan. Walaupun kita solat tu adalah solat jenis solat jahriyah. Walaupun solat subuh disunatkan baca kuat, kan bacaannya, cuma doa istiftah tetap dibaca pelan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang keempat, doa istiftah tidak dibaca terlalu lama, khususnya dalam solat berjemaah. Doa istiftah ni dia ada banyak dia punya lafaz dia, kita akan kongsi sebentar nanti. Cuma dia ni tidak dibaca terlalu lama. Kita tak mengambil masa yang lama sangatlah untuk membaca doa istiftah ni. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi dalam solat berjemaah. Yang kelima, hadis ini juga menunjukkan tentang semangat para sahabat untuk mencontohi segala perbuatan Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat ni, dia bila perhatikan macam Nabi ni macam ada diam sebentar sebelum baca Fatihah, macam ada baca sesuatu. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah terbit daripada semangatnya untuk mencontohi segala perbuatan Rasulullah SAW. Yang keenam, doa istiftah intipatinya adalah memohon agar dosa dihapuskan dan dijauhkan. Nanti bila kita lihat kepada doa istiftah ni, kita akan lihat dia punya makna ni ada kaitan dengan diminta agar Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita, agar Allah SWT menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Faedah yang ketujuh, pengajaran yang ketujuh, terdapat beberapa doa istiftah yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi apabila para ulama mengkaji, menelaah hadis-hadis berkaitan dengan doa istiftah, mereka dapati doa istiftah ni dia bukan satu lafaz sahaja. Dia ada pelbagai lafaz. Dan kesemuanya disebutkan dalam hadis Rasul SAW. Adapun dalam hadis yang kita bahaskan pada hari ini, doa istiftah dia berbunyi, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah aku dan antara dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Ya Allah, basuhlah aku, bersihkanlah aku daripada kesalahanku dengan air, salji dan barat. Barat ni apa benda Ustaz? Barat ni adalah hujan, kan? Frozen rain lah. Hujan yang turun dalam bentuk macam batu gitu. Itu merupakan salah satu doa istiftah yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sama juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan doa istiftah ni bukan satu lafaz sahaja. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, Nabi memulakan solatnya dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Itu juga pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi mulakan solat dengan lafaz ini. Lafaz yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i, yang mana Nabi SAW pernah mulakan solatnya dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa aqtaraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa wahdini li ahsani akhlaqu la yahdi li ahsaniha illa wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa labbaika wa saddaik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini satu lafaz yang panjang sikit. Bahagian yang pertama tu kebiasaannya lah yang dibaca dekat Singapura ni kan, doa istiftah. Cuma ini adalah the longer version yang pernah juga dibaca oleh Nabi SAW dalam permulaan salatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain pula, diriwayatkan yang Nabi SAW, Imam Muslim meriwayatkan yang Nabi SAW pernah membaca doa istiftah, memulakan solatnya dengan membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Itu juga pernah dibaca oleh Nabi SAW. Yang kelima, lafaz yang kelima yang pernah dibaca oleh Nabi SAW ketika mana memulakan salat, Nabi memulakan dengan Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard walakal hamd anta qayyimus samawati wal ard walakal hamd anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Satu doa yang panjang juga yang dibaca oleh Nabi SAW dalam pembukaan salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam, Nabi SAW juga pernah membuka salatnya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga dibaca oleh sebahagian daripada kita.
orang-orang Islam di Singapura ni ada yang baca doa istiftah sebelum baca Fatihah, kita baca dengan lafaz tadi. Lafaz yang ketujuh pula, sahabat Nabi SAW meriwayatkan, hadis riwayat Imam Nasa'i, kana Rasulullah SAW yukabbiru ashran wa yahmadu ashran wa yusabbihu ashran wa yuhallilu ashran wa yastaghfiru ashran wa yaqulu Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Jadi sahabat Nabi pernah meriwayatkan yang Nabi SAW bila nak mulakan solat, Nabi akan bertakbir 10 kali. Nabi akan bertahmid 10 kali. Nabi akan bertasbih 10 kali. Nabi akan bertahlil 10 kali. Nabi akan meminta ampun 10 kali. Kemudian Nabi akan baca Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Itulah antara lafaz-lafaz yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi barangkali ada yang bertanya, Ustaz, banyaknya lafaz. Perlu tak kita baca semua? Tak perlu. Kata sebagian ulama, boleh pilih salah satu. Nak pilih yang pendek silakan, nak pilih yang panjang pun silakan. Maka sebagian di kalangan ulama berpandangan boleh digabungkan antara beberapa lafaz ni. Antara yang berpandangan sedemikian adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ada keluasan dalam bab ni. Kan? Doa istiftah yang pernah dibaca oleh Nabi SAW bukan satu lafaz sahaja, ada banyak lafaz. Cuma saya perhatikanlah dekat Singapura ni, antara doa istiftah yang sering kali dibaca oleh masyarakat Islam di Singapura adalah, salah satunya adalah hadis riwayat Imam Muslim ni. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Antara juga yang dibaca dekat Singapura ni adalah bahagian yang pertama daripada lafaz yang tertera dekat slide ni. Wajjahtu wajhiya illadhi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bahagian yang pertama daripada hadis ni merupakan juga yang seringkali dibaca oleh masyarakat Islam di Singapura. Kalau nak baca yang lain-lain boleh ke tidak? Boleh. Kerana semuanya warid daripada Nabi SAW. Pengajaran yang terakhir yang boleh kita raih daripada hadis ini, kata para ulama, dosa itu panas. Maka unsur yang sesuai untuk menghilangkan dosa itu adalah benda-benda yang sejuk, benda-benda yang dingin. Lepas tu kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, kan, kalau saya boleh tayangkan kepada antum, doa istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW, kan? Ya Allah, jauhkanlah antara diriku daripada kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah antara aku daripada dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Ya Allah, basuhkanlah aku daripada kesalahanku dengan air, salji dan barat. Jadi kita jelaskan kepada antum, barat ni adalah hujan yang turun dalam bentuk macam batu gitu. Dan tu kalau antum lihat, Ustaz, kenapa Nabi SAW guna macam air-air ataupun benda-benda yang sejuk kan? Basuhkanlah aku daripada kesalahan dengan menggunakan air, salji dan juga hujan, macam hujan batu gitu. Kan? Benda-benda yang sejuk kan? Salji sejuk, air hujan dalam bentuk batu pun sejuk. Kan? Apa hikmahnya? Kenapa tak guna air panas? Kenapa disebutkan tentang benda-benda yang dingin, benda-benda yang sejuk? Itu yang kita sebutkan sebentar tadi. Sebagian di kalangan ulama berpandangan kerana dosa itu panas, kan? Maka unsur yang sesuai untuk menghilangkannya adalah benda-benda yang dingin, benda-benda yang sejuk. Itulah antara perkara-perkara yang ingin saya kongsi dengan antum tentang doa istiftah pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.